Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syukri Bini Berbuang. Ini adalah uh, presentation untuk subjek CTU 554. Terima kasih banyak kepada Sir Arifin Yuan di atas segala tunjuk ajar. Jadi ini adalah saya bersama partner saya, Karya Amar Faizal, untuk menyiapkan laporan ini dengan jayanya. Okey. Okay, objektif kepada kajian ini adalah untuk mengesan kewujudan warisan bertulis Sarawak. Jadi setelah kita berjaya menemui warisan tersebut, kita akan mengkaji sejarah, fizikal dan isi kandungan objek warisan bertulis tersebut. Tujuannya juga adalah untuk kita mengenal pasti kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan warisan bertulis tersebut. Okey, pengenalan. Warisan merupakan pusaka peninggalan masa lalu yang masih diamalkan pada hari ini dan diturunkan dari satu generasi ke generasi akan datang. Perkataan warisan itu sendiri turut mengandungi elemen-elemen kebudayaan dan semula jadi. Dalam konteks kebudayaan, warisan menjelaskan kedua-dua bentuk material dan bukan material seperti artifak, peninggalan sejarah, bangunan, monumen, seni bina, falsafah, nilai sosial dan adat tradisi, acara sejarah, perayaan, cara hidup yang berbeza, kesusastraan, cerita-cerita rakyat, amalan pendidikan, kesenian, ekspresi, artistik dan lain-lain aspek aktiviti manusia. Bertulis pula merujuk kepada sesuatu yang mempunyai tulisan atau ada tulisannya. Warisan bertulis Sarawak merujuk kepada sesuatu yang ditulis atau dilakarkan di atas kertas atau kulit kayu atau kulit binatang, sama ada menggunakan tulisan Jawi maupun Rumi yang mempunyai kaitan dengan masyarakat Sarawak. Jadi pilihan tajuk yang saya dan Karil pilih adalah Surat Akhir Rosidobi ataupun Wakat Terakhir Rosidobi. Umum mengetahui siapa Rosidobi adalah pejuang tanah air negeri Sarawak pada peristiwa pembunuhan dan Ken Stewart sewaktu anti penyerahan Sarawak kepada pemerintahan British. Mari kita lihat data dan latar belakang Rosidobi. Okey, siapakah beliau? Beliau lahir pada 18 Mac 1932 di nombor 94 Kampung Pulo daripada pasangan Dobi bin Buang dan Habibah binti Haji Lamid. Dobi Buang dikatakan berasal dari Indonesia daripada keturunan Raden. Habibah, ibu Rosli, berasal daripada keluarga Sambas. Saudara kandung beliau, Fatimah, dilahirkan pada 1928, kakak beliau, dan Aini pada 1933, adik beliau. Rosli ialah seorang pemuda yang bersifat anak jati kampung. Makanan kegemarannya nasi goreng, kekembung, goreng asam pedas, pulau lama dan berbagai jenis ubi keledek, keladi dan kentang. Beliau juga seorang penggemar teh atau minuman kegemaran beliau. Beliau berpenampilan kemas, segak dan gaya sederhana serta bersahaja. Rambutnya disikat dari kiri ke kanan. Beliau seorang yang berdikari, patuh kepada ibu bapa dan tidak suka menyusahkan orang lain. Rosli belajar solat dan mengajar Al-Quran daripada ayahnya. Kerjanya sebagai guru dan pada sebelah petang mengajar di sekolah rakyat Sibu yang kini menjadi tapak Hotel Zura di Pekan Sibu. Antara mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu ialah bahasa Melayu, tarawih, agama dan ilmu alam. Disifatkan juga beliau sebagai anak muda yang pintar dan sentiasa dahaga akan ilmu pengetahuan. Rosidobi juga dikatakan suka mendengar radio dan membaca akhbar. Akhbar kegemaran Rosli ialah Mingguan Utusan Sarawak pada waktu itu. Mingguan Utusan Sarawak yang dijual dengan harga 10 sen menggantikan Utusan Asas dan diterbitkan pada setiap Isnin mempunyai 4 halaman merupakan satu-satunya Quran Melayu terbitan anak tempatan yang beredar di Sarawak ketika itu. Akhbar berkenaan banyak menyiarkan berita politik, terutama tentang kegiatan anti penyerahan menjelang hujung tahun 1949. Beliau meminati bangsawan Melayu. Bersebelahan markas PPM pada waktu itu, disitulah letaknya tapak bangsawan PPM. Rosli pernah melakukan watak sebagai hero dalam bangsawan Melayu. Idolanya semestinya Presiden Sukarno. Juga mengetahui Presiden Sukarno menjadi kegumannya dan gaya dan pidato, perwatakan dan kepribadiannya serta daya kepemimpinannya Presiden Indonesia tersebut. Beliau juga kagum dengan semangat perjuangannya dalam menentang Belanda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syukri di atas penjelasan beliau mengenai topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Izinkan saya untuk menerangkan sejarah pejuang kebangsaan kita, Rosli bin Robi. Rosli Robi adalah seorang anak muda yang bergiat aktif dalam pergerakan pemuda Melayu PPM. Beliau memegang di atas pada Panduan Setiausaha Agung PPM. Beliau juga aktif dalam pelibatan mesyuarat tertinggi PPM dan sering mengumumkan idea dalam kabinet PPM. Namun, beliau tidak aktif lagi dalam PPM kerana ketika itu semua anggota perkhidmatan awam kolonial diharamkan terlibat dengan gerakan anti penyerahan kolonial menerusi Berkeley nombor 9 1946, di mana Rosli Dobi merupakan penjawat awam kolonial ketika itu. Api nasionalisme yang membara ketika itu dek festival anti penyerahan, Rosli turut terkena terpiasnya. Rosli yang merupakan anggota kumpulan Rukun 13 dalam Gerakan Pemuda Melayu Sarawak GPMS. GPMS ialah gabungan yang menggabungkan pemimpin pemuda Melayu Brunei dan Melanau Sarawak, diketuai oleh Datuk Petinggi Abang Abdillah, iaitu Perdana Menteri Sarawak di zaman Sir Charles Viner. Sebelum keluarga Brooke menguasai Sarawak, keluarga Abang Abdillah adalah pemerintah Sarawak dan wakil Sultan Brunei pengasas negeri Sarawak ketika itu. Rukun 13 ditubuhkan di Jalan Queensway, Sibu pada 21 Februari 1949 dengan tujuan utama ialah untuk menikam Sir Duncan Stewart. Awang Ramli menjadi orang yang penting untuk membantu Rosli merealisasikan impian kumpulan berkenaan. Rosli dibebankan dengan amanah yang tanggungjawab yang sangat berat, dengan keyakinan bahawa beliau tidak akan dikenakan hukuman yang berat ataupun lebih tepatnya hukuman bunuh, kerana ketika itu Undang-Undang British menyebut sesiapa yang berumur 17 tahun tidak akan dikenakan sebarang hukuman bunuh. Awang Ramli menjelaskan memandangkan cara yang dilakukan selama ini tidak berhasil, termasuklah dengan cara memasang poster, maka sudah sampai masanya untuk tindakan yang lebih radikal dan berani diambil. Mereka disemarakkan oleh jiwa muda yang ketika itu mempunyai semangat yang tinggi dalam memperjuangkan tanah air. Mereka enggan darah mereka tumpah ke tanah tanpa perjuangan yang hebat. Pada 31 Disember 1949 di Sibu, Rosli didapati bersalah menikam Governor British Sarawak yang kedua, Sir Duncan Stewart, dengan menggunakan pisau beracun. Sir Duncan Stewart telah dihantar ke Hospital Sibu dan seterusnya ke Singapura untuk menerima rawatan rapi. Pegawai British itu meninggal dunia 7 hari selepas kejadian. Rosli terpaksa mengakui tuduhan tersebut adalah di atas permintaan ibu beliau, kerana ibu telah diugut dan ditembak sekiranya Rosli tidak mengaku bersalah. Berlaku sedikit penyelewengan kuasa British apabila mereka memalsukan sijil lahir Rosli yang membuktikan bahawa beliau sudah mencapai usia 18 tahun pada ketika itu. Mengetahui bahawa beliau akan sabit bersalah dan akan digantung sampai mati, beliau telah menulis sepucuk surat sebagai wakaf takhir beliau kepada keluarga dan generasi anak bangsanya. Beberapa bulan dalam penjara di Kuching, hayat Rosli akhirnya telah digantung pada 2 Mac 1950 dan warkah itu menjadi topik pada kita hari ini. Selain Rosli, turut sama digantung ialah rakan seperjuangannya, Morshidi Siddiq, Awang Ramli Amit, Awang Mat Sarudin dan Bujang Suntung. Mereka berempat telah menyebabkan gerakan penentangan anti-kolonialis penjajah di Sarawak berakhir. Mereka semua dikebumikan di situ juga, di penjara pusat Kuching tanpa batu nisan di bawah tembok pekarangan penjara. Ini kerana pihak British bimbang akan kebangkitan semula gerakan penentangan anti-kolonial yang telah tamat secara mendadak selepas kematian mereka berempat. Selepas 46 tahun bersemadi di tanah perkuburan penjara Kuching, pada 2 Mac 1996, keempat-empat pejuang kemerdekaan ini dikebumikan semula dengan diberikan pengebumian negeri di Makam Pahlawan Sarawak berdekatan dengan Masjid An-Nur Sibu. Keempat-empat buah kerana yang mengandungi tinggalan jenazah mereka diselimuti dengan bendera negeri Sarawak sebagai menunaikan warkah takhir. Allah yarham Rosli Dobi. Surat peninggalan Allah yarham Rosli Dobi
kini disimpan rapi di bawah jagaan anak saudaranya, Bol Hassan Aini Lobi, menjadi warisan bertulis sejarah perjuangan anti penyerahan Sarawak sebagai memperingati sejarah perjuangan anggota Rukun 13 di dalam Gerakan Pemandu Pemuda Melayu Sarawak pada 1947. Pentingnya sejarah ini diceritakan kepada generasi masa kini betapa nenek moyang kita dahulu berjuang tanpa memikirkan nyawa mereka sendiri demi kesenangan generasi pewaris bangsa dan agama mereka. Sejarah ini mengangkat nama negeri Sarawak dengan peristiwa-peristiwa perjuangan pejuang kemerdekaan negara seperti juga peristiwa-peristiwa lain, antaranya Tok Janggut, Mat Kilau, Lieutenant Adnan dan ramai lagi. Sejarah perjuangan Rosli Dobi turut dibukukan di dalam buku sejarah sekolah menengah bagi memupuk semangat cintakan kesenian dan warisan negeri dan negara dalam jiwa anak muda sejak di bangku sekolah ini. Anak muda masa kini sudah mula bergiat dalam seni mentahkan diri seperti ilmu silat kerana dasar yang membawa semangat perjuangan yang pernah mereka pelajari di bangku sekolah ini. Ini merupakan satu perkara yang bagus dan amat baik untuk generasi terkini. Ia juga mampu menjalinkan ukhuwah pelbagai kaum di negeri Sarawak kita ini dengan mengamalkan kebudayaan masyarakat majmuk. Kepelbagaian kaum di Sibu khususnya menjadi tempat peristiwa bersejarah pembunuhan Sir Duncan Stewart diduduki oleh penduduk antaranya Melayu, Melanau, Iban, Cina, Penan, Kenyah, malahan Bidayuh juga tidak tertinggalan. Kesepaduan terbukti membawa kejayaan kepada kemajuan serta keharmonian kehidupan bermasyarakat di negeri Sarawak. Menjelangnya musim perayaan, kunjung, mengunjung dan ziarah menziarahi menjadi budaya yang tidak ganggal lagi dalam kalangan penduduk Sarawak. Kesimpulannya, dalam perspektif yang luas, warisan bertulis akan menjamin pengekalan warisan kesenian dan kebudayaan sesebuah negeri, khususnya negeri Sarawak yang tercinta ini, di samping mengekalkan perpaduan dan keharmonian hidup masyarakat. Dalam konteks ini, warisan bertulis yang lahir dari kearifan, kesedaran dan budaya tempatan wajar diberi perhatian serius dan dibanggakan. Sekian, terima kasih.